Hazel, walaupun dilanda beberapa cabaran seperti faktor luaran yang di luar kawalan kerajaan, negara tidak menuju ke arah krisis ekonomi. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, negara masih mempunyai sistem kewangan bermodal baik dan kedudukan luaran yang kukuh. Sebagai contoh, pasaran kewangan negara sekarang sangat terbuka dengan penyertaan pelabur asing yang tinggi dan kita punya pelbagai ekonomi dan juga lebihan akaun semasa didorong oleh ekspor yang pelbagai. Setakat tahun ini, akaun semasa kekal positif, jumlahnya RM3 bilion pada suku pertama dan RM4.4 bilion pada suku kedua. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hun Wai. Tambah Tengku Datuk Seri Zafrul, pelbagai pembaharuan dilaksana kerajaan selepas krisis kewangan Asia yang dihadapi pada 1997 dan 1998. Sehingga Oktober tahun ini, julad inflasi negara berada pada kadar 3.1% berdasarkan unjuran Bank Negara Malaysia. Kadar inflasi yang terkawal itu didorong inisiatif dan langkah proaktif kerajaan dengan pemberian subsidi di bawah dasar monetari negara. Inisiatif itu termasuk pelaksanaan program jualan murah keluarga Malaysia, kawalan harga minyak masak sawit tulen kemasan botol, kawalan harga ayam dan telur serta pengenalan menu keluarga Malaysia. Tidak benarlah dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa subsidi kerajaan untuk beberapa barang keperluan asas ditarik balik. Malah, jumlah pemberian subsidi kerajaan terus meningkat. Kadar inflasi di negara ini akan mencecah ke paras yang lebih tinggi, iaitu sehingga 10.6% sekiranya tiada intervensi dari kerajaan dan kesan pelaksanaan subsidi serta strategi di bawah dasar monetari negara menjadikan kadar inflasi negara kekal pada paras terkawal. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dewan juga diberitahu kerajaan belum berhasrat untuk mengkaji semula harga minimum terjamin padi yang telah ditetapkan. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, harga padi atau harga minimum terjamin padi GMP telah diselaraskan pada tahun 2014. Penetapan itu juga tertakluk kepada pemutuan sebenar padi. Pada masa ini, pesawat menikmati penyeragaman harga padi atau harga minima terjamin padi Guaranteed Minimum Price GMP di Semenanjung pada kadar ringgit Malaysia 1,200 per tan metrik atau RM1.20 bagi sekilogram. GMP telah diselaraskan pada tahun 2014 dan penetapan ini juga tertaluk kepada pemutuan sebenar padi. Tarikh akhir semakan GMP adalah pada 21 Februari 2014 dan pelaksanaan GMP ini telah dibuat melalui perintah tetap oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras yang sedang berkuasa sehingga hari ini. Baik, selepas mengadakan prosiding, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mengesyorkan kerajaan supaya meneruskan usaha untuk menjadikan aplikasi MySejahtera sebagai alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan. Kerajaan juga harus memastikan pemilikan penuh kerajaan dalam aplikasi berkenaan. Menerusi kenyataan media, PAC menjelaskan kerajaan perlu menjamin keselamatan data peribadi pengguna dan memastikan data berkenaan tidak disalahguna oleh mana-mana pihak. Dari aspek kontrak pula, kerajaan perlu menyemak semula kewajaran pemberian kontrak melalui aplikasi MySejahtera secara rundingan terus yang boleh dibuat melalui keputusan Jemaah Menteri bertarikh 27 November 2021. Justru PAC mengesyorkan kerajaan supaya mengambil alih keseluruhan aplikasi berkenaan melalui unit pemodenan tadbiran perancangan dan pengurusan Malaysia Mampu. Sebelum ini, PAC telah melaksanakan prosiding bersama Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perdana Menteri pada 14 dan 21 April 2021. 14 dan 21 April 2022. Dan sekian perkembangan dari Dewan Rakyat, kembali bersama Hazel di studio. Silakan. Syamimi